ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang kita selalu doakan ketika mana datangnya bulan Rajab, bulan Syaban, iaitulah Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan ini 1441 Hijrah. Dan Alhamdulillah, pada hari ini kita semua berada dalam satu tarikh yang sangat besar, yang sangat agung kepada kita, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rangkamkan peristiwa ini di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahawa sesungguhnya Inna anzalnahu, kami turunkannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim fi Lailatul Qadr, iaitulah pada malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Begitulah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahawa Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladhi unzila fihi Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada bulan Ramadan ini Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan Lailatul Qadar itu, tetapi Allah Ta'ala dahulukan dengan satu ayat, iaitulah Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkannya, yakni kami turunkan Al-Quran. Kemuliaan Lailatul Qadar itu ialah kerana kemuliaan Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi Alhamdulillah, hari ini ialah hari yang ke-17 Ramadan. Maka Al-Quran mula diturunkan daripada Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah, kepada Nabi SAW. Mula diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ialah pada malam Lailatul Qadar 17 Ramadan. Jadi maknanya Lailatul Qadar ini bukan 10 malam yang terakhir sahaja, tetapi ia boleh jadi daripada mana-mana malam, daripada malam-malam di dalam bulan Ramadan. Maka Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, iaitulah pada hari yang malam ke-17 Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan Lailatul Qadar, kerana pada malam itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim.
Dan kita semua terpaksa ataupun kita semua menyambut, sebenarnya kita menyambut birthday lah, ataupun menyambut suatu hari yang sangat agung pada kita. Kerana pada ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia. Manusia berada dalam keadaan kegelapan, manusia berada dalam keadaan jahiliyah, manusia tidak kenal siapa Tuhan mereka, manusia dalam keadaan dosa, penzinaan, pembunuhan, semua perkara berlaku, sehingga mereka disebut sebagai zaman jahiliyah. Jahiliyah di sini bukan bermakna mereka tidak berjaya dari segi pembangunan, tetapi sebenarnya mereka berjaya dari segi pembangunan. Tetapi mereka yang dimaksudkan dengan jahiliyah di sini ialah kerana mereka tidak kenal siapa pencipta mereka. Inilah yang menjadi detik pemisah di antara az-zulumat dan nur, di antara kegelapan dengan cahaya. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di Jabal An-Nur, di Bukit Nur, bukit itu dipanggil Bukit Cahaya, kerana itulah hidayah pertama kali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pada hari ini kita menyambut nuzul Al-Quran, kita menyambut turunnya Al-Quranul Karim, kerana Quran inilah yang membawa perubahan kepada masyarakat Arab, yang membawa perubahan kehidupan mereka yang dahulunya berada jauh daripada hidayah petunjuk Allah. Tetapi dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran kepada mereka, maka mereka semua berada dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Al-Quran diturunkan kepada mereka. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maka kita semestinya menyambut, kerana dengan sebab hidayah Quran inilah kita semua dapat menerima Islam sampai ke dalam negara kita ini dan seluruh umat Islam merasa bangga dengan kehidupan kita pada hari ini. Tidak lain dan tidak bukan ialah kerana Islam, tidak lain dan tidak bukan ialah kerana Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Jadi Al-Quran ialah kalamullah. Al-Quran ini adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Ini ta'rif Al-Quran. Quran ialah kalam Allah al-munazzal, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Ta'ala turunkan kitab ini banyak, ada 104 kitab. Tetapi Al-Quran ialah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Taurat, Zabur, Injil diturunkan kepada Nabi-Nabi yang lain. Kitab-kitab yang 100 lagi diturunkan kepada Nabi-Nabi yang lain. Maka Al-Quran ini ialah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, perantaraan dengan Jibril. Kerana ada wahyu yang Allah Ta'ala ilhamkan terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak dipanggil Quran. Mungkin dia dipanggil hadis kursi dan sebagainya. Tetapi Al-Quran ialah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad dengan perantaraan Jibril alaihissalam, maka dia dipanggil sebagai Al-Quran.
Maka kita nak kenal sikit Al-Quran yang diturunkan kepada kita ini, iaitu seperti mana kita tahu Al-Quran ini dia ada 114 surah, dan Al-Quran ini ada 6,236 ayat. Al-Quran ada kalimah 77,437 kalimah, dan ada huruf. Berapa bilangan huruf Al-Quran? Semuanya ulama' bilang. Kalau tuan-tuan nak lebih lagi, boleh tengok dalam kitab Basairut Tamyiz. Di dalam kitab ini didetailkan sampai huruf, kalimah, setiap surah dalam Al-Quran. Maka huruf dalam Al-Quran sebanyak 323,015 huruf Al-Quranul Karim. Ini Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita ini, dia mempunyai nama-nama yang begitu banyak, yang disenaraikan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, menyenaraikan lebih kurang 46 nama Al-Quran. 46 nama Al-Quran ini yang membawa maksud, bermacam-macam maksud Al-Quran. Al-Quran ini seperti mana yang kita bacakan dalam surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, kitab ini la raiba fihi, yang tidak ada syak padanya, hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka Quran ini ialah jalan yang menunjuk manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan terlalu banyak, pelbagai dugaan, ujian dan cabaran yang menghadapi kita semua. Seperti Nabi SAW ketika di dalam Isra dan Mi'raj, bagaimana Nabi dipanggil di sebelah kanan, Nabi SAW dipanggil di sebelah kiri, Nabi SAW dipanggil oleh jin, ifrit, Nabi SAW dipanggil oleh dunia. Semua ini panggilan-panggilan. Sekiranya kita tidak mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mungkin tersasar daripada jalan yang sebenar. Bagaimana ramai di kalangan kita yang jauh tersasar daripada kehidupan yang sebenar. Mereka mencari keduniaan sehingga lupa sebenarnya dunia ini hanya sementara sahaja. Yang kekal, yang abadi adalah akhirat. Ini semua yang ada dalam Quran. Al-Quran senaraikan semuanya itu pada kita semua, supaya kita apabila kembali kepada Allah, kita tidak menyesal. Kita tidak mahu seperti yang disebarkan di dalam media massa, bagaimana penyesalan seorang yang kaya dalam dunia ini, iaitu pemilik kepada syarikat iPhone. Bagaimana dia memiliki harta yang begitu banyak, tetapi bila sampai kepada penghujung usianya, dia menyesal. Dia berkata dia ada harta, tetapi dia tidak boleh beli kesihatan. Walaupun dia ada harta, tapi dia tak boleh beli kesihatan. Dia tidak boleh pindah sakitnya kepada orang lain. Dia boleh berikan jutaan kepada orang lain. Kalau kamu dapat ambil sakit aku ini, aku akan beri pada kamu 1 juta. Maka dia akan berikan jutaan
kepada orang itu. Tetapi dia sebut dia tidak dapat memindahkan sakitnya itu kepada orang lain. Dan dia juga tidak dapat memindahkan saat kematiannya kepada orang lain. Mungkin dia boleh beli umur, minta kepada orang yang susah, aku ingin beli umur kamu 5 tahun, 10 tahun. Orang susah kan beli, tetapi ini tidak dapat dijual beli. Maka akhirnya walaupun dia seorang yang kaya, tetapi dia juga kembali kepada penciptanya. Begitulah kita. Al-Quran menjadi petunjuk kepada kita. Al-Quran menjadi hidayah, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada kita supaya kita tidak tersasar bagaimana nak mengawal kehidupan kita di dalam dunia ini. Itu yang dipanggil sebagai Al-Quran ini ialah hidayah. Begitulah juga Al-Quran, kata Imam As-Suyuti. Di antara nama-nama Quran ini ialah Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Begitulah juga Al-Quran ini juga dipanggil Al-Furqan, iaitu yang membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kita nak cari kebenaran, carilah dalam Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apabila kamu menghadapi perselisihan dan sebagainya, kembali rujuk kepada Allah, kembali rujuk pada Al-Quran. Itulah jawapan kepada segala permasalahan yang timbul. Rujukan kita ialah Quran. Apabila Quran menyatakan itu benar, maka kita ikut apa yang Quran menyatakan itu kebenaran. Walaupun ia pahit untuk kita terima, maka kita mesti menerima apa yang ditunjukkan dalam Quran, kerana Quran ini ialah furqan. Quran ini ialah pembeza di antara kebenaran dan kebatilan. Dapat membezakan yang mana baik, yang mana tidak baik, yang mana betul dan tidak betul. Ini juga nama Quran. Begitulah juga Al-Quran dipanggil sebagai syifa'un. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Quran itu ma huwa syifa'un. Quran ini penyembuh. Maknanya segala penyakit ubatnya ada dalam Al-Quran. Misalnya kita sakit kepala, maka ulama menyarankan kita membaca la yusadda'una anha wa la yunzifun. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Ini antara doa yang apabila seorang itu sakit kepala dan sebagainya. Begitulah juga orang yang ada batu karang, baca wa idistasqa, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Bila sampai dekat idrib bi'asakal hajar itu, kita ketukkan dekat belakang pinggang kita, tempat sakit kita, insya-Allah batu itu akan pecah. Ini antara Quran ini syifa'un, Quran penyembuh. Bila orang datang minta tolongan kepada kita, maka kita baca Quran. Bacalah Ummul Kitab, bacalah Al-Fatihah, sampai dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu kami sembah, pada kamu kami minta pertolongan. Pada ketika itu kita minta kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan hajat kita. Quran ialah syifa'un. Quran ialah penyembuh.
Quran juga dipanggil sebagai penyembuh. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Quran juga rahmat. Dia memberi rahmat, kebaikan, kebahagiaan, ketenangan kepada kita. Al-Quran sebagai sumber ketenangan. Al-Quran, kalau susah-susah hati, ambil Al-Quran dan baca Al-Quran. InsyaAllah dia menjadi penawar, menjadi rahmat. Rahmat kepada kita, bahagia kita di dunia dan di akhirat. Al-Quran juga dipanggil mau'izah, mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Quran juga mau'izah, iaitu peringatan. Bila kita baca Quran, Quran sebagai peringat pada kita. Kita baca Quran sampai kisah-kisah yang tertentu akan mengingatkan kita semua. Ini Quran. Quran akan mengingatkan kita segala peringatan-peringatan yang baik yang mengajak kita dalam Al-Quran ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan Al-Quran untuk memberi peringatan kepada kita. Kisah-kisah orang yang terdahulu yang menjadi pengajaran kepada kita semua. Semua ini kita perlu ambil. Semua ini perlu kita lihat di dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada satu pun yang tercicir, melainkan semuanya ada di dalam Al-Quran. Semua perkara Allah Subhanahu wa ta'ala dah jelaskan dalam Al-Quran. Daripada kita tidur sampailah kita bangun kembali, kehidupan kita siang, hari dan malam, semuanya ada aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala dah tunjukkan kepada kita. Ini Al-Quran. Jadi terdapat banyak nama-nama Al-Quran yang ada ini, yang disenaraikan lebih kurang 46 nama. Jadi saya nak mengajak kepada kita semua, sempena dengan nuzul Al-Quran ini, ialah kita nak ambil beberapa perkara penting. Yang pertama ialah kita nak melihat apa peranan tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Al-Quran ini sebagai petunjuk pada kita. Al-Quran ini sebagai mau'izah pada kita. Al-Quran ini syifa'un, penyembuh pada kita semua ni. Apa kewajipan kita? Apa perkara yang penting, yang wajib, yang perlu kita ambil dengan Al-Quran ini? Yang pertamanya ialah kita perlu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan Ramadan ini, maka kita perlu membanyakkan bacaan Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua ialah kita mentadabburkan Al-Quran. Kita tadabbur, bukan setakat kita baca, tetapi kita mesti fahami apa yang ada tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran. Hayati, tadabbur. InsyaAllah pelbagai khazanah ilmu kita dapat korek daripada Al-Quranul Karim. Yang ketiganya ialah kita nak kena sampaikan ilmu yang kita dapat daripada Al-Quran ini, kita sampaikan kepada orang lain. Dan yang keempatnya ialah kita perlu mempertahankan Al-Quranul Karim. Inilah perkara yang kita nak bincangkan. Sempena dengan nuzul Al-Quran pada tahun ini, maka yang pertama ialah membaca Quran. Kita nak tengok Quran ini perlu dibaca. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada ahli-ahli syurga, bacalah kamu Quran sebanyak mana kamu boleh baca, kerana sesungguhnya kamu akan dikira kedudukan kamu
inda akhir ayatin taqra'uha, iaitu akhir ayat yang kamu baca. Berapa banyak kamu baca Quran? Tuan-tuan, kalau orang zikir kadang-kadang jadi isim, orang kata ada orang kena penyakit isim dan sebagainya. Tapi kalau zikir Al-Quran, tidak ada penyakit. Zikir Al-Quran tak ada penyakit. Kalau tuan-tuan mampu, boleh baca Quran setiap hari, tuan-tuan boleh khatam Quran, tuan-tuan boleh khatam Quran. Kalau tuan-tuan rasa mampu lagi, tuan-tuan dan puan-puan rasa mampu lagi, boleh khatam Al-Quran sebulan sekali, tuan-tuan boleh khatam Quran sebulan sekali. Tuan-tuan rasa mampu lagi, boleh khatam Al-Quran 7 hari sekali, tuan-tuan boleh baca Quran, tidak ada masalah. Kita boleh baca Quran begitu banyak. Cuma mungkin kita tidak ada masa untuk baca Quran. Maka Al-Quran ini inda akhir ayatin taqra'uha, akhir ayat kamu baca, yang itulah kedudukan kamu, martabat kamu. Maka kalau kita lihat dalam kitab Al-Itqan ini, Al-Imam As-Suyuti menukilkan tentang Al-Imam An-Nawawi yang menceritakan bahawa orang yang pernah dia jumpa yang baca Quran paling banyak ialah setiap hari ia khatam 8 kali Al-Quran. Allahu Akbar. Tuan-tuan, 30 juzuk Quran, sehari dia khatam 8 kali. Maknanya malam 4 kali, siang 4 kali. Allahu Akbar. Quran boleh baca laju mungkin setengah jam satu juzuk, setengah jam satu juzuk. Kalau setengah jam satu juzuk, cuba kita bayang tengok, kita nak habis 30 juzuk, kita kena ambil 15 jam. Kita kena ambil 15 jam untuk khatam Quran. Saya pernah pergi bulan Ramadan, pergi ke Penang, tengok anak-anak kita buat syahadah Al-Quran. Bagaimana ada seorang muda, dia buat syahadah Al-Quran, umur 9 tahun. Habis dah 2 hari dia baca, dia hafal Al-Quran sehari 15 juzuk, daripada pagi sampai pukul 11 malam. Esok pula daripada pagi sampai 11 malam dia berhenti makan dan sembahyang saja. Maka 2 hari dia dapat buat syahadah Quran. Habis dia buat syahadah Quran, saya jumpa dia. Dia beritahu, dia kata dia tak dapat sijil. Tak dapat sijil syahadah. Sebab apa? Sebab dia salah 10 kali. Dia salah 10 kali. Nak dapat sijil mesti tak boleh lebih daripada 3 kali salah syahadah Quran. Saya bertanya dia macam mana lepas ni. Lepas ni insya-Allah saya akan ambil syahadah yang lain pula, Ustaz. Apa dia? Iaitu saya akan ambil syahadah sehari semalam 1 kali khatam Quran. Tadi 2 hari. Ni sehari semalam. Yang ni dia tak terbuka kepada orang ramai. Dia tak buka kepada orang ramai. Yang ni khusus. Maka dia akan ambil lagi syahadah yang sehari semalam 30 juzuk Quran. Tuan-tuan cuba buka Quran, cuba baca. Boleh 3 juzuk, surah kita habis. Boleh 3 juzuk, surah kita akan habis. Tapi bagaimana anak-anak tahfiz Quran kita ini, Masya Allah, mereka boleh baca 30 juzuk tanpa berhenti dengan surah yang sama. Ini yang hebat. Surah dia sama 30 juzuk.
2 hari dia ambil masa, suara tinggi yang sama. InsyaAllah. Hebat anak-anak tahfiz kita. Maka Quran ini yang pertama kena baca dia. Sebab apa kena baca? Sebab Quran ini al-muta'abbud bitilawatihi. Siapa baca dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Pahala bacaan Quran ini khusus. Satu huruf 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, maka kita akan dikira 30 pahala. Maka kita boleh baca Quran. Kita boleh baca. Orang yang tak pandai baca Quran pun boleh baca Quran. Bacalah alif lam mim. Kalau tak mampu lagi, baca Yasin. Sambil pegang tasbih, sambil baca Yasin. Yasin, Yasin, Yasin. 3 kali 2, 6. 6 kali darat 10, 60 pahala. Kalau agak tak boleh juga, teruklah kan. Nun cukup. Nun, 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 nun. Maka kita dah dapat 50 pahala. Allah Akbar. 50 pahala bukan sikit. Bukan 50 ringgit. 50 pahala sangat besar. Siapa yang baca Quran, dapat khatam Al-Quran, maka dia telah membaca sebanyak 323,015 huruf. 323,015 huruf. Darat 10. Tuan-tuan, kita akan dapat 3.2 juta. 3.2 juta pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Masya Allah. 3.2 juta bukan sikit. Tu bulan biasa. Ni bulan Ramadan. Allahu Akbar. Berapa kali ganda yang Allah Ta'ala ganda, kita tak tahu. Yang wajib, Allah gandakan 70 kali ganda. Tak tahulah berapa banyak pahala. 70 kali ganda Allah Ta'ala ganda yang wajib. Yang sunat diberi pahala wajib. Maknanya gandaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pada kita di dalam bulan Ramadan. Maka kita perbanyakkan amal ibadat kita, perbanyakkan amal kebajikan kita. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala gandakan pahala, gandakan bacaan Al-Quran kita, perbanyakkan bacaan Quran. Sebab bulan Ramadan adalah bulan Quran, bulan Allah Ta'ala turunkan Quran. Maka perbanyakkanlah bacaan Quran. Banyak mana kita boleh baca, kita baca. Kita boleh baca macam-macam jenis. Yang pertama, kita baca seorang-seorang. Ada yang kita baca seorang-seorang. Yang kedua, kita baca dengan bertadarus. Di sekarang ni Alhamdulillah PKP, maka kita boleh baca dengan anak-anak dan isteri kita. Kita boleh baca dengan keluarga kita. Anak ambil satu muka, anak perempuan ambil satu muka, anak lelaki ambil satu muka. Kalau kita ada 5 orang, maka 4 kali ulang habis satu Quran. Bukan payah pun tuan-tuan. Kalau kita ada 5 orang, 4 kali ulang. 5 kali 4, 20 muka surat. Satu muka, seorang baca. Sehari ulang pula, kawan ni baca pula, anak yang ni baca pula. Sehari mak baca, ayah baca. Cukup 5 orang, ulang balik pula yang kedua pula. Maka seorang baca 4 muka surat sahaja, tetapi dia dapat pahala 1 juzuk Quran. Maka kita boleh baca Quran dalam bentuk tadarus. Yang keduanya, yang ketiganya, kita juga boleh baca Quran dalam bentuk sembahyang tarawih.
Sembahyang tarawih. Kalau orang hafal Quran, dia boleh dah hafal. Kalau tak hafal Quran, beli Quran besar. Beli Quran besar, letak depan tu. Sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, bahagi ikut kita. Kalau kita nak bagi anak-anak ramai sembahyang ni, kita bahagilah 2 ke, bagi 3, satu muka. Baca Quran. Baca Quran. Maka kita habis. Mungkin semalam boleh 1/4 juzuk ke, ataupun kalau banyak sikit boleh setengah juzuk semalam. Jadi imam kepada keluarga kita. Allah Ta'ala bagi kepada kita musim Ramadan kali ini ialah musim yang paling bererti pada kita sebenarnya. Kita tak perlu berjalan. Kita tak kalut dengan nak pergi ke bazar Ramadan. Sebab bazar Ramadan pun tak ada. Kita tak perlu keluar. Macam saya ni nak kena kerap keluar. Kalau Ramadan je kita tak pernah duduk di rumah. Kalau duduk rumah tu kira sikit sangat. Tapi kali ni Alhamdulillah, Ramadan Allah Ta'ala bagi tak boleh keluar. Duduk dalam rumah. Kita duduk dalam rumah. Maka Ramadan kali ni kita kena guna sepenuhnya, sebaik mungkin. Allah Ta'ala bagi dekat kita. Kita baca Quran sambil solat. Ini lagi besar pahala dia. Baca Quran sambil solat. Solat baca Quran. Sembahyang boleh baca Quran. Sagi habis tarawih, kita boleh sembahyang sendiri. Kalau di Mekah daripada salatul lail, kita boleh buat. Tidur lepas sembahyang tarawih tu lena. Sekejap lagi bangkit awal sikit. Boleh ambil Quran, boleh baca Quran sambil sembahyang, sambil baca Quran. Kalau tuan-tuan ada handphone, boleh pegang, bukan nak batal kan. Download yang ada Quran itu, boleh buka, boleh baca Quran. Sambil sembahyang, sambil pegang Quran, tak ada masalah. Kita boleh baca Quran. Jadi kita sembahyang bagi khusyuk, boleh baca banyak Quran. Ni Quran. Baca Quran. Ini yang pertama. Baca bagi elok. Baca Quran kena bagi elok. Bagi kena. Bagi kena. Nak baca Quran bagi betul, kita nak kena belajar. Kita kena belajar, cari tok guru. Lah ni macam-macam ada. Tuan-tuan boleh buka, saya ada tengok banyak. Banyak kelas-kelas Quran yang diadakan pada waktu pagi. Tuan-tuan boleh buka Facebook, ada live Facebook, baca Quran secara ditegur oleh ustaz yang buat live itu. Dan baca Quran yang dia satu-satu huruf, satu-satu hukum. Sangat baik. Cuma jangan tidur aja. Kalau tidur waktu subuh, tak boleh tengok lah. Sebab siaran biasanya berlaku waktu pagi. Jadi tuan-tuan, ambil peluang baca Quran bagi betul. Baca Quran kena bagi betul. Sebab kita takut rubba qari'in. Berapa ramai orang yang baca Quran, Al-Quran yal'anuhu, Quran laknat dia. Quran laknat dia. Dia ingat dia baca Quran betul dah. Kadang-kadang dia baca Quran untuk orang yang mati. Dia beradik dia mati. Kalaulah jenazah itu boleh bangun marah, mungkin jenazah itu marah. Berkata hampir berhenti pun jangan duk baca. Sebab hang baca tak kena langsung. Tajwid tak kena, apa tak kena. Allahu Akbar. Kesian dekat orang yang meninggal dunia. Puluh baca Quran, tapi rubba qari'in. Berapa ramai yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran, wal Quran yal'anuhu, Quran laknat dia. Ini yang kita tak mau. Baca Quran tak betul. Kena belajar. Ini maknanya yang pertama baca Quran. Yang kedua tadabbur. Kena ada juga tadabbur Quran. Kalau tuan-tuan ada duit, ada tuan-tuan takkan tak ada duit, beli Quran terjemahan. Ambil Quran terjemahan. Sambil kita baca tu kita tengok, kita hayati ayat Quran, masya-Allah. Kalau kita tadabbur ayat Quran, masya-Allah, kita akan tengok. Di dalam surah Fatihah saja yang nak sebut tuan-tuan. Dalam surah Al-Fatihah, kalau kita tadabbur betul surah Al-Fatihah, masya-Allah,
dia ada di sana waqaf, no? Dipanggil waqafut tam. Waqaf yang sempurna. Waqaf sempurna dalam surah Fatihah ni ada beberapa tempat, iaitu dekat dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu satu waqafut tam. Waqafut tam di sini maksudnya waqaf yang sempurna. Sempurna dari segi makna dan sempurna dari segi lafaz. Sempurna dah cerita dia yang pertama. Maliki Yaumiddin, cerita yang pertama. Masuk yang kedua itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu yang kedua dah. Yang kedua ni cerita lain pula. Kalau yang pertama dia menggunakan ganti nama kamu, engkau, kepada engkau, ganti nama dia. Dialah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan itu Rahman, Tuhan itu Rahim. Maliki Yaumiddin, Raja kepada hari pembalasan. Itu dia. Dia itu maksudnya jauh. Dia tak duduk depan kita. Dia ghaib, dhamir ghaib, dia. Tetapi bila masuk fasa yang kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sudah menjadi mukhatab. Dia kan ghaib, mukhatab, no? Mukhatab maknanya kita sedang bercakap dengan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami sembah ya Allah, kepada engkaulah kami minta pertolongan ya Allah. Ni dah bercakap. Yang tadi ni kita puji dia. Tapi bila masuk fasa yang kedua, ya Allah, Iyyaka na'budu ya Allah, pada engkaulah kami sembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, pada engkaulah kami minta pertolongan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, pandulah kami, tunjuklah kami ya Allah jalan yang betul ya Allah. Masya Allah, kalau kita tadabbur ayat, kita akan hayati dan mungkin boleh menitiskan air mata kita, kerana kita sedang bercakap dengan pencipta kita. Kita sedang bercakap dengan Khalik kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat Quran. Maka kita perlu tadabbur, kita perlu hayati Al-Quran. Jangan baca tapi tak ada apa kesan. Maka kita baca Quran, dalam masa yang sama kita sambil-sambil mentadabbur Al-Quran. Kita ambil lah Quran yang terjemahan tu, kita tengok makna dia, kita baca dia. Kita jangan kalut nak pergi habis Quran sampai kita tak faham Al-Quran yang kita baca. Kita tadabbur Quran. Ini yang kedua yang kita sarankan kepada kita semua. Sepanjang Ramadan ini kita perlu mentadabbur Al-Quran. Bila kita dah tadabbur Al-Quran, perkara yang ketiganya ialah, tuan-tuan, kita kena sampaikan ilmu yang kita belajar ini. Kita kena sampaikan apa yang kita dapat maklumat bila Quran. Baligh anni walau ayah, kena sampaikan kepada orang lain. Kita sampaikan kepada siapa, di mana mereka-mereka yang belum lagi mengenali Islam, kita sampaikan kepada mereka ini. Kepada orang-orang Islam yang belum lagi beramal dengan Islam, kita sampaikan ilmu ini, apa yang ada dalam Al-Quran. Kita banyakkan aktiviti-aktiviti kita, sampaikan maklumat-maklumat Quran. Kerana kadang-kadang ada orang tak tahu, rupanya macam ni ke, yang ni tak boleh ke, yang ni boleh ke. Boleh dan tak boleh, semuanya ada dalam Quran. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala dah gariskan.
Maka kita perlu sampaikan maklumat ni pada orang yang memerlukan, orang yang tak kenal Islam, kan? Maka kita kena ajar mereka tentang Islam. Sahabat-sahabat kita daripada orang yang bukan Islam lagi, maka kita dekati mereka. Saya bangga dengan Al-Fadil Ustaz Abid Liu, bagaimana usaha dia pergi jumpa orang-orang bukan Islam, bagi sumbangan dan sebagainya. Masya Allah, ini suatu usaha yang sangat baik, usaha yang sangat baik. Dan dia pula orang bukan Islam asalnya, Abid Liu, tuan-tuan. Abid Liu, Liu ni nama Cina. Jadi maknanya bagaimana mereka mendapat hidayah daripada Allah dan nampak mereka lebih hebat pada kita. Bagaimana dia cerita ketika mana dia nak balik, lawak mak dia. Mak dia kata apa? Kamu jangan balik. Kalau kamu balik, kamu derhaka pada mak. Allah Akbar. Kerana mak dia tahu sibuknya anak dia kerana Islam. Kita dah dapat hidayah, maka kita perlu sampaikan hidayah ini kepada orang lain. Sampailah mak dia meninggal dunia pun, mak dia sakit pun, mak dia tak pergi balik. Sampailah orang beritahu mak dia meninggal dunia, barulah dia balik. Tengok mak dia. Allahu Akbar. Ini yang perlu kita lakukan, menyampaikan, menyampaikan kepada orang lain. Dan yang terakhirnya ialah kita perlu pertahankan Al-Quran. Pertahankan Al-Quran. Kita pertahankan Al-Quran walaupun dengan harta kita, walaupun dengan nyawa kita. Kita tidak mahu mereka yang menghina Al-Quran. Kita tak mahu mereka hina Al-Quran. Kita tak mahu ada di kalangan mereka yang mempersendakan Al-Quran. Kalau mereka tak boleh terima, tidak mengapa, tetapi jangan menghina Al-Quran. Al-Quran tidak sesuai dan sebagainya. Ucapan-ucapan ini sangat bahaya. Maka kita yang memahami Al-Quran ini perlu mempertahankan Al-Quran. Kita perlu pertahankan Al-Quran, walaupun kita terpaksa korbankan diri kita. Korbankan diri kita. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ini kepada Anas bin Nadar. Ayat ini Allah Ta'ala turunkan kepada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadar. Ketika mana dia tidak dapat bersama dengan Nabi SAW di dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar, maka dia berjanji kepada diri dia, kalau ada lagi peperangan, Allah Ta'ala akan tengok apa yang dia akan buat. Masya Allah, tuan-tuan. Selepas peperangan Badar, peperangan Uhud, maka Anas bin Nadar ini Allah rakamkan dalam Quran yang menyatakan bahawa di kalangan orang beriman itu ada orang yang telah menunaikan janji mereka kepada Allah, iaitu dia syahid dalam medan Uhud, dan lebih daripada 70 tikaman berada di badan Anas bin Nadar. Allahu Akbar. Minal mu'minina rijal sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Maka inilah perkara yang penting kepada kita semua. Sempena dengan nuzul Al-Quran ini, maka kita perlu yang pertama membaca Al-Quran, bagi betul bacaan kita. Yang keduanya, kita tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, kita sampaikan Al-Quran itu. Dan yang keempat, kita pertahankan Al-Quranul Karim. InsyaAllah, apa yang baik jadikanlah sebagai pengajaran dan pedoman kepada kita semua. Dan saya hadiahkan kuliah kita ini, sekiranya mendapat pahala di sisi Allah, sampaikanlah kepada arwah
mak ayah saya dan kepada kita semua, kerana kebetulan pada 17 Ramadan ini tahun lepas ialah waktu perginya ibu kandung saya pada pagi 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan ini tak dapat kita lupakan, kerana Quran turun, dan begitulah juga setahun pemergian ibu saya, dan insya-Allah kita hadiahkan kepada mereka yang telah meninggalkan kita semua, ibu dan ayah kita, dengan sama-sama kita membaca Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang yang menjayakan, yang memberi sumbangan kepada pihak kita, PKWR, Bukit Lada, dan yang memberi sumbangan kepada sekolah di bawah kelolaan kita, Seriti Raudhatus Salihin. Terima kasih saya ucapkan. Sempena dengan PKP ini, tuan-tuan, sekolah kita masih lagi memerlukan dana dan sumbangan daripada tuan-tuan. Biasalah tuan-tuan, sekolah ini berjalan dengan sumbangan daripada masyarakat. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua, juga terima kasih kepada staf-staf kita yang berada di PKWR, kepada cikgu-cikgu kita yang berada di sekolah yang di bawah kekelolaan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada semualah, dan insya-Allah kita doakan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik kepada kita semua insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.